forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar jawapan daripada Datuk Dr. Khairuddin tentang isu MP, PM dan PAS membaca Hunuk Nazilah di Parlimen. Sebenarnya saya baca detail sedikit dekat macam kini ni. Wan Faizal digantung 6 bulan, PN baca Hunuk Nazilah. Kita mari kita dengar jawapan dari Datuk Dr. Khairuddin. Dia akan tengok komen macam biasa. Kamilah yang paling Islam, kalau nak masuk syurga bersamalah dengan kami. Selain daripada kami adalah musuh Allah. Dan ini dihujahkan dengan begitu tegas, dengan begitu keras. Dan akhirnya seperti mana yang kita tengok natijahnya macam di sidang parlimen yang lepas, sampai kunut nazilah itu dibacakan hanya disebabkan seorang ahli parlimen digantung. Tetapi mereka membaca kunut nazilah itu untuk menyerang sesama Islam, dan ini ditengok dan diikuti oleh rakyat seluruh negara dan membentuk satu persepsi. Ada yang kata inilah tindakan yang tepat, ada ramai lagi yang di luar sana apa dah berlaku. Komen Ustaz. Dia isunya ialah apa Islam yang diperjuangkan. Yang diperjuangkan Islam politik, Islam nak boleh kerajaan, Islam nak boleh negara. Yang diperjuangkan satu juzuk daripada syariat Islam namanya hudud yang diperjuangkan. Yang tidak diperjuangkan akhlak tadi. Islam ni 3. Kita baca hadis 40 yang kisah Nabi didatangi oleh Jibril alaihissalam dengan menyamar sebagai manusia, tanya 3 soalan. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Ihsan berakhlak. Jadi Islam 3, ada akidah, ada syiar, ada akhlak. Jadi kalau kita gagal pada akhlak, pada Islam apakah yang kamu panggil, yang kamu seru? Kalau kita seru pada Islam, kita kata kita pejuang Islam, dan kita menyeru umat untuk beramal dengan Islam, mesti beramal dengan Islam pada akidahnya, Islam pada syariatnya, Islam pada akhlaknya. Kalau akhlaknya fail, kamu nak suruh apa? Ini yang saya tegur banyak. Kalau kita baca hadis Nabi, sahabat tanya Nabi tentang lidah. Dia kata, wahal yukabbun nasu ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Tidakkah penyebab manusia masuk ke lidah mereka? Itu akhlak tu. Lidah memaki orang. Jadi kalau berceramah maki orang, ceramah sindir orang, ceramah cela orang, apa Islam yang kita bawa? Dia perkara yang haram. Dalam PAS Tugu Haji Hadi dia buat satu buku tafsir pada surah Al-Hujurat. Surah Hujurat surah berkata akhlak. Tidak boleh sangka buruk. Wala talmizu anfusakum, jangan cela diri kamu sendiri. Wala tanabazu bil alqab, jangan kamu melontar gelaran yang buruk. Itu semua dibincang dalam surah Al-Hujurat, dan buku itu menjadi rujukan dalam usrah, menjadi silibus usrah. Berarti memang dibincang dalam usrah PAS lah. Tapi kenapa pada amalan tidak berlaku? Bahkan Tugu Jadi juga terlajak membuat tuduhan dalam bentuk alqab, tuduhan atau gelaran yang buruk. Dia juga terlajak. Maknanya kalau itu yang dibuat, Islam apa yang kita bawa sebenarnya? Ini bukan benda kecil, ini benda besar. Sebab itulah dalam PAS dulu, ketika saya bersama dalam dipanggil strategi PAS pusat, saya dulu pegang unit strategi PAS pusat. Kita berjaya keluarkan satu dasar untuk rujukan semua ahli yang dipanggil sebagai BPMS, Budaya Politik Matang Sejahtera. Yang ni kita perkenalkan bila kita mula berunding dengan UMNO. Ini sejarah ni orang PAS kena tahu ni. Berunding dengan UMNO bukan selepas UMNO jatuh 2018, tidak. Berunding dengan UMNO awal lagi. Seawal 2000, selepas Pak Lah menjadi Perdana Menteri lagi, sekitar 2005 dia jadi PM, 2002 dia menang besar 2004. Selepas itu mula dirundingkan. Kemudian 2008 terhalang sekejap. Kemudian masih lagi ada hubungan untuk merundingkan hubungan PAS dengan UMNO. Oleh kerana kita nak meninggalkan versi lama politik, berperang yang begitu dahsyat, mengata, cela, mencela, maki, hamu dan sebagainya. Pada itu kita mau berunding antara PAS dengan UMNO ni.
Maka 2015 kita perkenalkan, 2016 kita berjaya umumkan ataupun isytiharkan budaya politik matang sejahtera yang mengajak ahli jangan maki hamun ketika ceramah. Bila masuk dalam Musyawarah PAS Pusat, kita bentang, ada seorang pimpinan PAS daripada Terengganu, daripada Besut. Dia kata apa? Dia kata kita ni ceramah ni maki semua UMNO. Kalau macam tak boleh maki, tak sedap ceramah, dia kata. Jadi saya boleh jawab, tak sedap ceramah dia kata. Saya kata sedap-sedap ni nafsu, saya kata. Kita nak ikut nafsu kan ikut Quran. Kalau nak ikut Quran kena pegang yang ni. Budaya politik matang sejahtera. Maka bila kita berjaya jadikan dasar dalam parti, dibentang dalam IJK PAS Pusat, diendorse oleh syura, kemudian dimasuk dalam muktamar, maka ahli-ahli mula mengikut kaedah itu hingga akhirnya bila UMNO jatuh, dengan mudah untuk kita berunding membentuk mufakat nasional. Sebab apa? Sebab kita telah bina awal. Tetapi apa yang berlaku bila mana UMNO dan PAS putus hubungan, bila Tok Guru jadi buat keputusan untuk UMNO sendiri, PAS sendiri, dan boleh mulakan tindakan awal selepas putus tadi yang diumum dalam ketika berkuliah di Semerak pada hari Jumaat. Ketika itu dia mula menyerang UMNO. Bila Tok Guru jadi serang UMNO, dia Presiden PAS dan dia Tok Guru pula. Anak-anak buah ni ibarat kalau dulu kaki maki dulu, ada kata dapat lesen besar ni, kan? Jadi hak lama duk simpan geram ni, bila dibuka lesen, dia tembak balik. Itu yang berlaku kemudian. Hubungan PAS dengan UMNO tegang balik. Tegang yang sangat dahsyat ketika PRU bersama ketika PRN. Akhir ni baru dah reda sikit nampak. Selepas kita tegur reda. Kita nak mengajak semua sampai masa untuk kita berbeza. Itu realiti politik berbeza. Tetapi kita hiasi politik dengan akhlak kita. Jangan maki orang, jangan hamun orang, jangan sindir orang, jangan cela orang, jangan sangka buruk, jangan tuduh-tuduhan yang buruk. Kerana itu yang Islam ajar. Jadi poin saya pada PAS ialah, kalau kamu perjuangan Islam, ke mana kamu nak ajar orang tentang akhlak Islam? Apa inti dakwah kamu? Tu kalau bincang berakhlak. Belum kita bincang tentang syariat lagi ni. Kita tak masuk lagi tentang syariat ni. Yang PAS memfokuskan pada isu hudud saja. Itu panjang lagi kalau kita bincang. Tapi kalau berakhlak tadi, bagi saya PAS fail lah dalam mengajak orang ke arah Islam yang penuh akhlak. Itu PAS fail. Kenapa fail? Kerana pimpinan utama menunjukkan contoh yang buruk kepada warga politik dan rakyat dalam media sosial terutamanya. Baik Ustaz, kalau kita tengok inisiatif yang dibuat oleh Kerajaan Madani hari ini, yang cuba diberi pelbagai label dan tanggapan yang buruk-buruk, kononnya ini kerajaan liberal, kerajaan pluralisme yang bercambah dan berkembang biak. Apa sebenarnya yang mahu dibawa oleh PAS? Walaupun ketika mereka punya kesempatan, RUU 355 itu pun tak diberi perhatian. Dan dalam keadaan sekarang dengan banyaknya inisiatif yang kita buat, pendidikannya, ekonominya, TVET-nya, semuanya berpaksikan kepada Al-Quran, tetapi itu tidak dilihat mencukupi. Malah mereka mengapi-ngapikan perkara lain, mengambil kesempatan atas isu-isu yang lain. Apa agaknya yang mereka mahu? Saya punya penelitian satu saja. Hanya kerana mereka pembangkang dan kita kerajaan. Artinya mereka mahu jadi kerajaan dan mengembalikan kita yang jadi kerajaan menjadi pembangkang. Maka untuk menjadi pembangkang dan pembangkang yang mahu jadi kerajaan, dia kena kritiklah kerajaan. Maka Madani diberi konotasi Madanon. Ini cara mereka diskredit supaya orang tak bincang bab Madani. Madani jadi Madanon. Sedangkan Madani itu adalah nisbah kepada Al-Madinah. Al-Madinah itu merujuk kepada Madinatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keenam prinsip Madani yang disenaraikan dalam buku Malaysia Madani itulah prinsip pengurusan negara Nabi yang namanya Al-Madinah. Kemampanan, kesejahteraan, ihsan, integriti, itulah intipati
Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka nak diskredit Madanon supaya orang tak bercakap ke mana kita nak pergi. Kalau kita pergi tentang Madan ni adalah tema yang kita guna untuk menggambarkan bahawa negara ini mengikut acuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menguruskan sebuah negara, sebuah kerajaan dari sudut akidahnya, syariatnya, akhlaknya, yang kita tekankan ada integriti, perkara yang besar dalam Islam, tekankan ihsan dalam Islam. Ini yang kita bawa. Dan kita bukan hanya bercakap hanya dengan kata-kata, tapi dengan perlakuan. Contoh mudah lah kita kata, mungkin ada orang dia pelakir, dia kata alah, bajet tentang Islam apa sangat ada, semua orang boleh buat bajet. Betul, semua orang boleh buat bajet, tapi kita buat bajet terbaik tentang Islam. Daripada dulu 1.5 bilion untuk peruntukan Islam Musi Jakim, naik pada 1.9, dan terkini naik 2.1 bilion, 2 bilion, naik lagi 100 juta. Erti setiap tahun kita meningkat dengan peruntukan yang besar untuk kita perkasakan Islam, peruntukan untuk yang baru diberikan kepada guru kafar. Kita nak offer 1,000 orang lagi boleh terlibat sebagai guru kafar yang dibayar gaji oleh kerajaan. Ini bukan perkara kecil. Ini perkara besar. Boleh bincang tentang tahfiz TVET yang kita buat, kemudian pemerkasaan tadika tahfiz yang kita buat. Banyak yang kita buat. Semua ni kerana komitmen. Kita bukan buat kerana politik, kerana itu adalah keyakinan kita. Contoh saya ambil, kenapa Datuk Seri Zahid terlalu bersungguh dalam melibatkan tahfiz. Mungkin orang PAS yang tak kenal dia kata, alah itu semua tempelan saja, bukan diminat pun tahfiz tu. Berlaku tahfiz, dia datanglah program tahfiz pakai jubah. Dia lupa Datuk Zahid ni ada 2 sekolah tahfiz dia punya dengan pembiayaan diri sendiri. Satu di kampung isteri dia di Melaka, satu di kampung dia di Bagan Datuk, sebelum dia menjadi TPM pada hari ini, dan sebelum jadi TPM yang dulu. Artinya tahfiz dekat dengan diri dia, dan dia ada tahfiz dia sendiri di rumah dia tu, di tempat dia di country high tu, yang dia solat semua bersama anak-anak tahfiz tiap-tiap hari kalau dia tidak uzur. Artinya ini bukan benda tempelan, bukan benda yang dibuat-buat, benda yang dia minat, yang disuka kerana perjuangan. Hingga akhirnya dirundingkan kita buat program Himpunan Hufaz 24K, merujuk pada tahun ini 24K, tahun lepas kita 23K, dan sebelumnya lagi ketika belum menjadi TPM telah dibuat program yang sama. Ini kesinambungan. Artinya ini bukan perkara yang buat kerana tempelan, kerana jiwa, kemahuan, keinginan, niat dan hasrat. Ini yang diperjuangkan. Itu kalau kita ambil bab tahfiz TVET. Boleh bincang bab halal lagi, boleh bincang tentang Quran lagi. Datuk Zahid sebenarnya ni ialah kita ahli UMNO, kita akan jual presiden kita kan. Datuk Zahid keluarkan bajet peribadi dia untuk order 1,000 unit Al-Quran versi ataupun mushaf Quran versi Al-Aqsa. Kalau kita Malaysia ada versi Malaysia ni yang daripada Al-Aqsa, untuk diagihkan secara percuma seluruh negara, 1,000 unit yang dijadikan wakaf. Kemudian pelibatan beliau dengan Yayasan Restu untuk buat satu mushaf Quran versi Malaysia. Bukan benda tempel, dengan dana peribadi dia, bukan dana daripada kerajaan, dana peribadi dia sendiri. Ini benda yang mungkin ahli UMNO pun tak tahu, apatah lagi orang PAS. Saya nak bercerita bahawa perjuangan Islam bukan milik seseorang, dia milik bersama orang Islam. Setiap Muslim dia kena perjuangkan Islam pada sudut-sudut yang dia boleh perjuangkan. Kamu sebagai Islam, pada sudut kamu sila perjuangkan. Kamu sebagai pembangkang, perjuangkan Islam mesti pembangkangan kamu. Kami jadi kerajaan, membina Islam pada konsep manusia kerajaan kami. Jadi ini kami bersama kita. Jadi jangan kita pergi pada menuduh, ini tak Islami, ini tempelan saja, ini apa namanya hanya berlindung di sebalik ada udang di sebalik batu. Kita diajar oleh Islam, nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawalla saraid. Kita hukum berdasarkan zahir dan Allah menguruskan perkara yang tersembunyi. Itu kata-kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang disokong oleh banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang kita kena bawa. Kita saya baca detail lagi dekat Malaysia kini ni. Ahli Parlimen Pembangkang menyambut keputusan Dewan Rakyat menggantung Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal dengan membaca Qunut Nazilah hari ini.
bacaan doa yang lazim dibuat oleh umat Islam bagi mendoakan musuh agama atau dalam sesi perang itu dipimpin oleh Zulkifli Ismail PN Jasi yang juga salah seorang pemimpin PAS Melaka. Akhir tuan, itu menyapa kerja apa pada Nabi Ibrahim. Assalamualaikum.